A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, kemudian seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama lagi pada malam ini, di mana pada malam ini kita sambung pelajaran minggu lepas mengenai sifat yang sepatutnya ada pada ibu bapa, yang mana pada minggu yang lepas kita telah bercakap tentang bersopan dan juga bersabar, berhati-hati dalam mengambil sesuatu tindakan. Ini yang telah kita baca pada minggu lepas. Pada malam ini tuan-tuan, kita nak menyebut antara sifat lain yang mesti ada pada kedua ibu bapa, ialah memiliki hati yang kasihan dan sayang pada anak-anak tuan-tuan. Perkembangan pada akhir-akhir ini tuan-tuan, kita dapati ada ibu bapa yang menyeksa anak-anak, mendera anak-anak. Sama ada penderaan berlaku secara fizikal, penderaan secara fizikal dengan kita dapati ada yang berdarah di sana sini, luka dalam kepala, dalam darah, kadang-kadang beku, ada juga yang berkudih di sana sini, kesang-kesang parut. Itu penderaan yang biasa kita jumpai dan kita dengar di dalam berita-berita dari semasa ke semasa yang dilakukan oleh orang yang melahirkan anak-anak sendiri. Apatah lagi jika penderaan itu berlaku daripada orang yang menjadi pembantu kepada rumah tangga kita tuan-tuan. Yang keduanya ialah penderaan yang kita dapati tidak ada parut, tidak ada kesan pada kulit budak dan anak-anak tuan-tuan. Ini penderaan yang memakan dalaman ni. Penderaan ini lebih bahaya kerana boleh meletup dan boleh merebak dan boleh membahayakan masyarakat, terutama bila anak-anak ini membesar tuan-tuan. Dan inilah penderaan yang amat bahaya. Bila kita dapati ibu bapa hari ini tidak nampak penderaan dari sudut mental dan rohani, ini tidak nampak tuan-tuan. Yang mana bila sebut penderaan, hanya kita sibuk makan minum. Itu juga penderaan dari segi body tadi sihat, tidak kena menyakit sudah. Ini kebanyakan di kalangan kita tengok penderaan dari satu lapis saja, namun penderaan yang lebih teruk daripada itu, yang mana kadang-kadang dihadapi oleh anak-anak yang ditinggalkan seharian, kadang-kadang ditinggalkan dengan makanan, dikurung dalam rumah, kadang tidak terurus, tidak ada penjaga di kalangan orang-orang yang lebih dewasa. Bahkan lebih teruk daripada itu,
anak-anak kadang-kadang diberi ubat-ubatan tertentu supaya tidak aktif, tidak mengacau, tidak terlalu susah untuk ibu bapa menjaga. Ini contoh-contoh penderaan yang mana mungkin tidak nampak pada mata kasar kita, tuan-tuan. Jadi sebagai ibu bapa, ini antara perkara yang paling penting yang ada dalam diri kita sebagai ibu bapa ialah memiliki sekeping hati yang mudah kesian, tuan-tuan. Ini hati yang mudah kesian. Ini yang perlu ada ni. Ada masalah pada hari ini dapati ibu bapa kadang-kadang mati perasaan ni, perasaan kasihan ni, bukan hanya pada anak-anak, bukan hanya kepada manusia, kasihan juga kepada dunia dan juga anak-anak orang lain dan juga pada binatang sekalipun, tuan-tuan. Ini yang kita dapati banyak di antara kita pada hari ini, kedapatan kes-kes yang menampakkan hilang rasa kasihan daripada diri kita, tuan-tuan. Belaga ayam umpama ni perkara biasa kita dengar hari Jumaat, belaga ayam dalam ladang kelapa sawit tempat orang tak siapa, masa jabat agama pergi sembahyang Jumaat, tak ada orang boleh takak, belaga ayam, judi, mati ke diri ayam tadi, belaga ke dia ni yang kita sebut. Di mana hati kemanusiaan tadi yang boleh kita petikan macam mana dia dengan anak dia guana, dia dengan bini dia guana, kalau dengan ayam setara tu, tuan-tuan. Belaga kerana nak mendapatkan hiburan, berjudi dan mendapatkan rasa gembira sesama sendiri. Ni amalan yang kita sebut menampakkan tidak ada rasa kasihan belah itu daripada diri kita, tuan-tuan. Jadi bagi kita ini, tuan-tuan, setengahnya yang mana memiliki hati yang mudah kasihan ini, alhamdulillah, hati mudah kasihan. Tengok filem Piramli ni leh air mata tu. Tengok Hindustan boleh tak ada air mata dalam baldi tak? Kata ni ada yang Tuhan beri mudah kesian gitu. Ni bagus, mudah kesian orang tu. Tu lagi orang-orang yang kita sebut memiliki hati begini, alhamdulillah lah. Tapi setengah-setengah kerja profesion tak boleh, kesian ni tak boleh, terutama penguat kuasa. Kalau penguat kuasa pakar buah kesian gini, habis lah peraturan jadi tak boleh nak ditegakkan, tuan-tuan. Sebab itu kesian ni dia ada tempat dia, bukan semua tempat. Kita perlu kesian ni perlu ada ketegasan, terutama melibatkan orang yang dibayar gaji, orang yang diupah untuk menjalankan tugasan, iaitu dia kena jalankan tugasan mengikut peraturan. Tidak boleh ada unsur ni kita sebut kasihan belah ataupun unsur dalaman ni yang menyebabkan terganggu daripada proses kerja yang dilakukan, terutamanya kalangan hakim umpama. Lah hakim, qadi, kasihan belah terlepas sajalah, orang bunuh orang pun terlepas. Ini kalau kita kasihan. Kerana itu perlu tengok dalam hal-hal tertentu penguat kuasa seperti polis, menteri JPJ, ni penguat kuasa yang perlu tegah kerana mereka diupah, dibayar untuk menjalankan tugas. Ada pun hal-hal peribadi yang melibatkan pada hubungan antara dia di luar kerja dengan orang lain, yang itu bolehlah kita sebutkan perasaan kasihan belah ini perlu ada, tuan-tuan, dalam hidup kita ini. Jadi antaranya yang kita nak sebutkan pada malam ini, bagaimana Nabi SAW ini memiliki hati yang mudah kasihan, tuan-tuan. Kita nak baca pada malam ini daripada hadis Abu Sulaiman Malik ibn Huwairis radhiyallahu anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababah mutaqaribun fa aqamna indahu 20 lailah
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan fazanna anna qad ishtaqna ahlana fasa'alana amman tarakna min ahlina fa akhbarnah faqala irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa yassiruhum wa sallu kadha fi hin kadha wa sallu kadha fi hin kadha fa idza hadaratis salah falyu'azzin fikum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Hadis yang muttafaqun alaih. Jadi kita nak melihat bagaimana Nabi SAW dengan anak-anak, dengan budak-budak baginda memiliki perasaan kasihan, tuan-tuan. Ini yang kita nak tengok malam ni, tuan-tuan. Mana kita walaupun ada peraturan tertentu berikan dahulu pada budak-budak, kita tak pakai, tuan-tuan. Itu setengah-setengah tempat dan kenderaan awam untuk kanak-kanak, untuk orang mengandung, untuk orang tua, kita tak pakai. Dok kita buat tidur gitu tak. Ini masalah kita sebut nak mempertikaikan semula bagaimana kasihan dok kita ni pada anak-anak, terutamanya bila kita bercakap tentang anak-anak kita sendiri, tuan-tuan. Jadi hadis daripada Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu ni mengatakan bahawa kami ni pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami ni anak-anak muda yang dekat sebaya umur ni. Jadi Nabi menghimpunkan anak-anak muda, lalu mereka ni datang ke rumah Nabi, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini program Nabi kita, tuan-tuan, yang mana baginda menghimpunkan anak-anak muda. Jadi hari ini anak muda ni payah kalau kita nak ajak untuk agama, dengar, kuliah, ngaji, memperdalam ke ilmu. Payah hari ni, tuan-tuan, payah. Walaupun ada bantuan beasiswa pun payah nak kata. Bukannya perih dah, kita bagi bantuan pula. Orang beri bantuan pula supaya ngaji apa? Tak nak. Hamba sakit kepala langsung orang muda lah ni, tuan-tuan. Ni trend yang ada pada hari ni, yang bukan serem. Nak sebut bahawa ada di kalangan generasi Y ni, anak-anak muda hari ni, yang mana mereka nak siap belaka. Tak ada susah payah, tak mau sakit kepala langsung, tuan-tuan. Jadi zaman Nabi SAW ni, Nabi hipung budak-budak muda ni yang umur dia sejarah tu. Kita tengok kita dan kadang ada kem-kem solat umpama sejarah umur lebih kurang. Dan musim apa lagi, musim-musim cuti sekolah ada kem-kem tertentu yang mana dihimpunkan anak-anak ni yang sama lebih kurang, umur lebih kurang. Ini antara program yang bagus yang ada dibuat oleh Nabi SAW, yang ibu bapa perlulah lihat kepada kemampuan untuk menghantar anak-anak ni kepada kem-kem sebegini, tuan-tuan, terutama dalam musim cuti sekolah ini. Itu juga orang yang menganjurkannya perlu melihat juga kepada kemampuan ibu bapa. Jangan satu program 1,200. Ni perlu tengok juga berapa hari, berapa malam, apa dia pengisian, dan juga latar belakang anak-anak yang bermasalah ni yang mana. Biasanya yang bermasalah yang ada PT ke tak ada PT bermasalah ni. Itu yang perlu dilihat kadang-kadang. Oleh kerana itulah kos ini suatu perkara yang lazim. Kita sebutkan bahawa untuk mengadakan program ini memanglah hari ini perlu kepada kos yang tinggi, terutama melibatkan pada tidur dan makan minum, tuan-tuan.
Jadi Nabi SAW ni kita nak melihat di sini program tu. Dia tidak kenakan bayar kan. Nabi kita tidak kenakan kos apa-apa. Mari berhimpun mereka di masjid Nabi. Duduk, Nabi pun ajar, Nabi didik, kata kami duduk bersama dengan Nabi 20 malam. 20 malam tuan-tuan. Kita kira 20 malam ni kan. Kalau di pulau-pulau umpamanya 20 malam ni berapa seorang ni? Kalau 3-4 malam pun 1,500 kadang-kadang tak. Program pengukuran ni, ini masalah yang dihadapi hari ni, yang mana kita dapati payah untuk menemui program yang benar-benar memberi pulangan pada orang ramai dan juga pihak penganjur hadir. Jadi katanya tuan-tuan, katanya kami tinggal di rumah Nabi itu selama 20 malam. 20 malam makan minum dengan tidur bangunnya bersama dengan Nabi tuan-tuan. 20 malam Nabi buat keng dia ni. Nak beritahu macam mana anak-anak muda di zaman Nabi dihimpun. Mereka daripada kampung-kampung berlainan. Mereka mari daripada kawasan-kawasan berlainan. Ini pengisian yang dibuat di zaman Nabi. Yang mana pengisian ini pengisian agama lah. Kita hari ni ada PLKN apa pun ada. Pengisian itu perlu dilihat supaya pengukuhan terutamanya jati diri dan kerohanian. Yang ni PZK ni dia nampak hari-hari dah dia. Dak ipung pun dia nampak orang muda ni. Dak boleh lopak kaki lopak dengan motor. Nak beritahu bahawa kita kekurangan pengisian kerohanian di peringkat anak muda ni, yang mana boleh kalau kita tengok dalam skala yang besar ini dibuat suatu program yang boleh memberikan pengisian yang betul-betul pada anak-anak muda orang Islam lah. Anak-anak muda orang Islam setengah-setengah program dia capu payah untuk nak dibuat pengisian secara Islam ini tuan-tuan. Jadi katanya 20 hari kami duduk di rumah Nabi SAW. Katanya baginda ini mudah kesian Nabi. Ni perangai Nabi mudah kasihan. Kalau kita nak tiru Nabi ni kena mudah kasihan. Kena bertapak juga. Tapak juga. Kalau kesian tak tepat, orang minta sedekah hari-hari nipu mari minta. Ada Islam pun pakai ajibak juga, kerana mendapati orang Islam mudah kesian. Bulan Ramadan tunggu dalam sejam boleh 1,000 lebih, kerana kasihan belah orang Islam bulan Ramadan ni kuat. Tubik sejak haram Mekah dia tunggu dia lebih pada ayam lagi tak. Mari tunggu hak ni tunggu kerana dia tahu tengok orang kita kau derah masa kesiang derah orang kita. Alhamdulillah Tuhan beri ada orang kita ni hati mudah kesiang kau orang tuan-tuan berbanding dengan bangsa yang lain di dunia ni. Kita Alhamdulillah Tuhan buat kita program orang Melayu kita ni mudah kesian berbanding dengan bangsa-bangsa lain, yang mana kalau lah bangsa lain duduk di tempat kita ni tuan-tuan, orang luar tak tentu boleh cari makan lagi tuan-tuan. Kalau bangsa lain mari gati kita di negeri kita ni dengan sifat mereka, tak tentu orang luar boleh mari kerja tempat kita senang lenang wak harta boleh hantar kapung. Tak ada tuan-tuan. Setengah-setengah tempat kita tengok orang luar tak boleh nega langsung, kerja situ kerja sini. Di Mekah tak ada nak bayar PT dia lari ke dia. Orang nak bayar pula kerja tak. Allah pelik tu. Orang nak bayar kena kerja kepada hak tu kerja dia lari ke dia. Orang nak bayar tak ada nak bayar dia lari tu bawa barang ke dia. Takut tang nak kau. Tempat kita hari mana-mana orang nak menega tak ada masalah. Ni yang kita sebut memang orang kita ni
memiliki hati yang amat kasihan pada sesama manusia, tuan-tuan. Dan boleh dilihat pada bantuan-bantuan bencana alam yang boleh kita hipung tiap-tiap kali berlaku tempat orang, kita hipung semua. Tak kira tempat kita, bukan bahasa Islam je hak kita atur, hak kafir, hak tak beriman pun kita atur juga. Jumlah kutipan orang kita tu memberangsangkanlah, berbanding dengan taraf hidup kita, berbanding dengan negara-negara lain. Negara-negara lain pendapatan mereka lebih tinggi dari kita, tapi derma ni tak ada bunyi. Orang ramai atau derma kerajaan atau derma tempat lain, tuan-tuan. Kita bantuan pada Palestin tidak putus-putus. Rasa kesihan ni ada. Walaupun kita kata berjauhan, ada rasa terdetik ni. Mana rasa kasihan belah. Bahkan negara kita daripada zaman dulu lagi telah membantu berbagai jenis bangsa yang hari ni jadi warga negara kita dah. Jadi warga negara kita, hak asal mak dia bukan orang sini, ayah dia bukan orang sini. Dengan kasihan belah kita ni, kita ambil buat mari kampung kita, kita beri ke warga negaraan. Dia sama rata dengan kita, ada hak yang lebih kurang, memiliki harta, boleh meniaga, boleh cari sama. Kita kata nikah orang kita jadi sama kita dah. Yang menyebabkan orang kita hari ni muka pelik-pelik, seorang-seorang tak Melayu mana ada muka tau, mencampur habis ni ngohok luar ni. Ni mari Benin sini campur orang kita. Tengok budak sekolah dalam sekolah, Allah, seorang tak sama tak muka. Yang warna yang campur kali, kau tak pernah jumpa warna pun ada juga. Nak kata inilah, dan kita kata bagaimana dunia kita, orang kita, tuan-tuan, mudah rasa kasihan, terutama bila kita melihat penderitaan orang yang ada di negara-negara yang menderita tadi. Jadi inilah yang kita naknya, supaya pipak sebegini menguasai orang kita. Walaupun terdapat segelintir je ibu bapa dak kesihan belah ni, yang bawa anak pergi pasar malam 4:12 dak tidur pergi budak tu, esok nak pergi sekolah pula. Tengok di kalangan mak ayah yang bawa ke anak esok nak pergi sekolah pula, nega pasar malam kau belah habis, nak boleh kebalik kau 12 balik. Budak tu esok nak pergi sekolah dah. Ni contoh kita kata ada yang begini, yang mana kita dapati bahawa anak-anak tadi tidak diberikan semacam mana anak-anak orang lain dapat, tuan-tuan. Ada kes-kes yang tertentu yang libatkan anak-anak ini, umpamanya dibebankan dengan peperiksaan. Dibebankan dengan peperiksaan dia, tak ada rasa kesiang rasa. Kesiang tu ustaz, waktu kita suruh dia baca sama. Dah kira waktu malam siang tengok muka anak dia suruh baca. Tak ada buku bising, kena ada buku sama tangan. Ni masalah juga kita ni. Kita dapati orang ibu bapa nak sangat pada kejayaan tadi, letak lalu dah target 5A, dah oleh 5A tau. Susah lalu dah. Ada hadiah dulu penilaian LCE ke benda zaman tu, se-A pun tak ada masa tu. Mari anak je nak 5 ke dia, minta balik mula CJ je, tengok balik mula kadang-kadang anak 5A, dia susuk kemas nak pergi tengok CJ dia ambil mula penilaian dia LCE dia ke benda lama-lama dulu. Inilah yang kita kata, tuan-tuan, bagaimana kadang-kadang penderaan ini berlaku dia, dan ibu bapa seolah-olah memiliki hati yang ganah, yang tidak kasihan belah, terutama kepada anak-anaknya. Jadi kata Malik bin Huwairith ni, kami duduk 20 hari di rumah Nabi SAW. Nabi ni orang muda kesiang, dia kata. Nabi lembut hati dia, lembut hati, mudah kesian dia. Katanya dia
merasakan bahawa kami ni rindu pada keluarga kami. Lalu dia tanya, tuan-tuan, ni Nabi kita, dia tanya 20 hari budak-budak ni mari ni, tentu ingat kampung, tentu ingat rumah ni. Memang orang muda ingat rumah, ingat kampung ni. Ini perkara biasa. Tu yang payah nak berhijrah tu payah. Bangsa-bangsa lain itu umur belah-belah dah hijrah dah. Naik peri, naik bot, naik kapal tenggelam apa ke lemah macam mana kata. Bangsa lain belah-belah tahun hijrah dah. Terutama negara yang ada konflik pada hari ni. Kita mana ada hijrah orang kita? Mana ada hijrah? Mana ada hijrah kita ni? Pasukan penyelamat suruh pindah tempat tinggi sikit, tak boleh pindah. Tu ada kampung Tula tu tak pergi nak duduk gok dalam rumah. Tengok pagi tu semua ni orang kata pindah banjir ni. Tak ada apa nak duduk rumah lagi, dah apa kepala gitu tak boleh lari. Tengok sayangnya kita ke kampung kita ni. Allah gini kalau Nabi suruh hijrah Mekah Madinah pergi ke dak dah ni. Pergi kata dak pasal gini dak. Penyelamat suruh pindah ke tempat tinggi bukan jauh, Dewang Sibik orang ramai je. Ambuh duduk dalam rumah tu lah. Ni yang kita kata mana sayang tak sayang kita ke rumah kita ni. Nabi tahu orang muda ni dia ingat ke rumah dia, ingat pada keluarga dia. Ni orang kata hati yang lembut ni, dia tengok orang dia tahu dah. Orang hati lembut ni dia boleh baca lalu dah 20 hari budak ni mari ingat ke rumah ni. Tu dia tanya budak, dia tak tunggu orang 3 kali akak surat minta cuti tak beri, ada gitu ni bahasa keras hati tu. Tu 3 kali buat surat nak minta cuti, nak balik kampung. Tak bagi. Musim ni tak boleh ni kata ni. Bulan-bulan hujan gini ni tak boleh. Lain lah kalau dibekukan cuti ada kait dah. Musim panas mau cuti sedap dah. Musim sejuk ni beku cuti tak boleh. Pasukan penyelamat bomba ke apa benda itu ada berkait dengan tugasan yang mana memerlukan kita lebih afdal kita kerja masa ni berbanding dengan kita cuti masa ni. Bila lagi nak buat pahala, bila lagi kita ni dah orang beku cuti ke susah lalu dah kita dah tak boleh cuti. Utamanya orang nak bening bulan ni ada ke bulan sejuk gini baru nak bening, cerah-cerah panas dulu tak boleh bening. Allah akbar. Tahu dah kerja kita menyelamat orang, bening lah musim panas tu. Ni dah bulan sejuk gini lah yang cari nak bening ke dia. Jadi ketika orang nak batuang dia ni, orang nak rank dia ni, orang nak kemahiran kepakaran dia, masa ni lah dia nak tunjuk bakti dia. Ini yang kita kata bagaimana tuan-tuan perlu ada kasihan ni, perlu kasihan kita nak ambil cuti. Fikir kau orang tu belah-belah kampung tu bukan senang air naik. Belah-belah bandar pun air naik bukan senang. Bila air naik ni tak ada batuan susah. Utamanya tak ada orang lelaki pula. Ini benda-benda yang kita sebut hati yang rasa kasihan ni. Dia tengok hujan tu dia berasa dah. Hujan duk nitik tak air mata nitik dah dia. Ana duk fikir ada orang yang perlu bantuan yang mana susah payah. Orang-orang beginilah yang kita kata tuan-tuan kita nak cari dalam ibu bapa yang mana dia boleh baca dulu lagi bagaimana susah periknya anak-anak dan juga orang di bawah tanggungan dia dalam mengharungi hidup di dunia ini. Jadi Nabi kita tuan-tuan dia dapat faham lalu dah, dia boleh baca lalu dah. Ini kelebihan yang Tuhan bagi pada dia, iaitu cepat nakak. Orang panggil cepat nakak ni penting. Orang gini boleh jadi pemimpin, orang gini boleh jadi mak ayah yang bagus. Dia boleh takak lalu dah bagaimana masalah yang dia hadapi. Yang kadang-kadang sahabat tak ada nak nakak, dia boleh nakak Nabi. Ni kata Abu
Abu Hurairah kata, aku ni kau Allahu Akbar, lapar perut kau. Apa pesan? Lapar perut. Berapa kali dia kata aku nyamuk, aku sengeleng tahan Abu Bakar. Aku sengeleng tahan Abu Bakar supaya dia boleh belanja makan aku. Berapa kali kata Abu Hurairah, dia mengaku, dia kata berapa kali aku dah ada makanan lapar perut, dia kata tak tahu lah. Aku sengeleng tahan Abu Bakar, aku kata ada dak ayat-ayat suruh jamu orang makan, ada tak? Ada, aku ingat habis ayat tu aku nak tengok. Ya ingat ada ayat tu. Kurang-kurang dia baca ayat tu, dia ajak aku pergi kedai, taklah begitulah. Kurang-kurangnya belanja aku makan. Oh, dia kata kawan tu dak nakak. Dak nakak, dia baca habis ayat hak dia tahu. Ayat hak suruh belanja orang, infak kau orang. Dia baca habis, pasal lapar perut aku dak tahu, dia kata. Duk tunggu perhabis ayat tadi. Dak nakak nak kabur ni. Macam mana? Dia kata Abu Bakar tu bukan orang macam kita ni. No. Tengok betul Abu Bakar tu. Tak nakak. Tuan. Kemudian kata Abu Hurairah lagi, aku juga tahan Umar. Aku tahan Saidina Umar. Aku buat taktik sama. Aku tanya dia, ada tak ayat suruh jamu kat orang, pergi makan kat orang, ada ke tak? Cuma baca. Dia baca habis kau dia ingat. Saya kata nak kabur sahabat sendiri pun kata Abu Hurairah tak boleh nak nakak kadang-kadang. Apa benda sebenarnya orang tu nak minta suruh jamu tu malu mata sangat. Dia kata adik suruh baca ayat jamu orang lah. Lalu dia kata Nabi tengok aku, tak boleh aku suruh baca ayat, dia panggil lalu tu. Tengok setara mana derah tak derah Nabi kita ni, hati yang mana berdeguk ni dalam diri ni, duk ingat orang susah semua dia ni Nabi ni. Mana hati tu magnet dengan orang susah ni kok nekak lalu tu, boleh baca lalu tu. Bila tengok ada Abu Hurairah, dia kata mari Abu Hurairah, mari. Erek buat lagi rumah bini dia. Lalu dia dapati tak ada benda tuan-tuan. Yang ada hanyalah susu sebelanga, susu steno, susu orang baru rata. Rumah Nabi ada sebelanga. Lalu Nabi SAW kata pada Abu Hurairah, panggil saimu hak lain, panggil saimu hak lain. Allahu Akbar. Kawan ni kata kita ingatkan bahasa orang dah hari ni, pun suruh panggil hak lain. Tengok siapa gitu semua. Nabi bukan dia ingat hak ni seorang lagi tu, perut hak lapar tu ramai lagi tu duduk di masjid tu. Allahu Akbar. Abu Hurairah kata kalau dak Nabi mana seolah-olah gitulah tau. Kalau kena kita orang sogi panggil ni, kita panggil ayang, panggil gua ni tak panggil ayang. Nabi kata kalau mau nak minum susu mari tapi kata tambah pun tak apa. Tu kalau kena kita gitulah dak. Kalau mau tambah pun tak apa Nabi kata. Padahal Nabi dak kata. Kena kita ya dah. Abu Hurairah kata aku pergi beritahu pada orang ramai di masjid Nabi panggil minum susu. Semua tahu dengar hak Nabi panggil hak peri ni. Pakak pergi belaka tuan-tuan. Minum pas seorang-seorang. Dia beri seorang-seorang. Abu Hurairah kata aku tengok habis sudah lesar kali ni. Dah bukan main 10-12. Ahli sejarah mengatakan bahawa ahli sufah saya jumlahnya 60 hingga 70. Itu pandangan Ibn Taymiyah. Pandangan dia menyebut bahawa kedudukan ahli sufah ni 60 hingga 70. Tukar semua. Hak tu kaya dah, hak lain masuk. Hak tu keluar, hak ni masuk. Hak tu bini nikah apa, hak lain masuk pula. 60 hingga 70 dipanggil untuk minum susu rumah Nabi. Ni Abu Hurairah kata aku dah sedap hati dah, kali ni dah sedap hati dah dengan jumlah kau ada tu. Allah sudah kata tu ni
bagaimana Nabi SAW hati muda siang ni, bukan Abu Hurairah seorang dia ingat, orang lain pun dia ingat juga. Tuan ni hati gini kita nak mak ayah ni mak ayah kita nak begini, bukan hanya layanan untuk anak saja kesiang duk beli doza, duk beli macam-macam beli doza. Allah 2, 3, 4 util dah rumah doza, nak baru sama beli. Kadang hak tu beli buang pula, buang saja tu tinggi kipas angin dak, seko-seko hak beli. Ngok malang api buah apa tengok jaga gu dak, buang beli. Anak-anak nak beli ni ada apa puah budak tu main dengan ular getah, puah daya main ular getah, nak main ular sungguh dak. Apa tara tu apa anak nak kata ni sayang kesiang kita, baguslah. Tapi hal-hal agama kena kesiang kat dia nak hidup berapa puluh tahun lagi, dia nak hidup berapa puluh tahun lagi pas kita ni kurang-kurang 40-50 tahun dah mayaban dak kemah dah, puasa dak kemah, akidah dak tahu tak mana, dak kesiang kita ni, kita masuk tanah dak, dia ni nak hidup atas tanah ni. Ini yang kita kata kena kesiang ni dah, peluang masa-masa terluang ni kita kena cari supaya dia tidak kurang. Sebegitu semacam mana mak ayah kita dulu bagi untuk kita, terutama musim-musim cuti. Yang ini perlu ada kasihan, yang mana kita rekahkan cerita pada malam ini tuan-tuan. Nabi tanya tentang keluarga anak-anak muda tadi, lalu masing-masing cerita, lalu Nabi kata pakat balik dan duduk dengan mokpok masing-masing duduk. Kemudian ajar mereka, jangan balik, kita terpelajar, kita tahu apa, kita buat senyap duduk gitu. Ajar buat baik pada mereka, buat baik pada mereka. Kemudian semayang, bila siapa waktu gini-gini mayang, apa gini waktu mayang. Bila orang dah masuk waktu mubang, dia kata, kemudian jadi terimam hak umur tua sekali di kalangan kamu. Ini ada hadis yang kita baca malam ni menggambarkan bagaimana proses yang dididik oleh Nabi kita dalam masyarakat Islam untuk mengajar kita sebagai mak ayah. Kena baca juga mendapat anak-anak kita tu merana dari segi apa. Kalau tak cukup masa, beri masa. Jangan sama sekali setahun dah kita duk kerja, anak-anak balik nak mengadu, tak ada tepat. Ni masa dia cuti sekolah, ambil cuti sehari dulu, duduk dengan anak-anak, dengar masalah ni, biar kita faham apa benda sebenarnya yang sedang bermain dalam diri anak-anak di bawah jagaan kita tuan-tuan. Itu saja untuk malam ni. Kita baca tajuk yang lain pula pada minggu depan, juga mengenai sifat ibu bapa yang aija. Itu saja untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.